So untuk dummy dependent variables, kita dah belajar berkaitan dengan linear probability model, di mana dalam linear probability model disebabkan pemboleh ubah dependent dia adalah dummy nilai dia 1 ataupun kosong, kita boleh baca model LPM ni sebagai probability lah, kebarangkalian. So apabila X meningkat ataupun jatuh, apakah kebarangkalian untuk Y berlaku? Itulah. Okay. Kemudian tapi isu dia adalah dalam LPM, kalau kita buat OLS akan ada beberapa masalah disebabkan garis regression tidak appropriate, and then ada 5 issues of LPM lah. Disebabkan LPM ini tidak bersesuaian, disebabkan itulah kita lakukan model logit ataupun model probit. So untuk model logit, ini adalah dia punya basic regression dia, kemudian kita boleh tulis dia sebagai seperti inilah, ln pi dibahagikan 1 tolak pi, di mana ln pi over 1 minus pi ni adalah ln pi over 1 minus pi ni adalah odds ratio lah, ataupun log odds ratio. So kebiasaannya kita nak interpret apabila X meningkat, apa akan berlaku terhadap nisbah ganjil lah. Z ni adalah log odds ratio. So apabila X meningkat, nisbah ganjil untuk Y bersamaan dengan 1 akan meningkat berapa unit beta unit, something like that. Tetapi kita faham bahawa disebabkan model logit dengan probit ni, dia punya garisan regression, dia punya taburan ralat tu dia berbentuk macam S sigma, apa dia panggil? Sigmoid punya bentuk tu. So kita tak sesuai menggunakan OLS, so kita akan menggunakan dua kaedah, iaitu weighted least square ataupun maximum likelihood estimations. Either one lah. Okay. Kemudian dalam logic model juga the last one adalah marginal effects. Kesan marginal, di mana disebabkan model logik yang asal, kita hanya melihat kesan X ke atas nisbah ganjil bagi Y bersamaan dengan 1. Bukan ke atas kebarangkalian untuk Y bersamaan dengan 1 lah. So disebabkan itu, kita perlu calculate marginal effects untuk dapatkan apakah kesan X ke atas Y. So untuk dapatkan marginal effects, formula dia adalah dp per dx bersamaan dp per dz darabkan dz per dx. So yang sebelah depan ni sama je, logit ataupun probit. Beza dia dekat tempat dp per dz ni, kalaulah logit model dia seperti inilah. Kalau probit akan sedikit berbeza, tapi itu sahaja yang beza, yang kat sebelah belakang ni sama je. Untuk model probit, so one more thing, anda perlu tahu bahawa dalam logik dia menggunakan logistical distribution. Terma ralat ni dia ada logistical distribution punya CDF lah, cumulative distribution function in the form of logistical distribution. Tetapi dalam model probit, CDF dia adalah in terms of normal distribution, a standard normal cumulative distribution function. Itulah perbezaan lah antara logik dan probit. Perbezaan yang kedua adalah dia punya model. Ini adalah model bagi probit. Bagi logik, model asal dia berbeza lah ya. Kemudian probit pun sama, kita tidak dapat lihat apakah kesan X ke atas Y. So untuk dapatkan kesan X ke atas Y, kita perlu calculate menggunakan formula marginal effects. So untuk dapatkan dp per dz ini, adalah ni formula dia lah, 1 bahagikan square root 2 pi didarabkan dengan exponent to the power of negative z square over 2. Didarabkan dengan beta. Ini adalah untuk dapatkan conditional. Untuk conditional expectations ni anda tak perlu calculate pun, cuma anda perlu tahu bagaimanakah model conditional expectations. Apa purpose dia? Purpose dia adalah untuk kita, let's say dah kan, kalau kita nak differentiate di antara model logit dengan model probit, so bagaimanakah dia punya bentuk conditional expectations? Bagaimanakah dia punya bentuk CDF? Bagaimanakah dia punya bentuk functions? Itulah antara point-point yang kita boleh differentiate antara logit dan probit. Dan dalam logit dan probit, disebabkan R square ni tidak lagi a good
pengukuran yang baik untuk mengukur goodness of fit, kita perlu menggunakan sama ada Efron's R-square ataupun pseudo R-square. So ini adalah formula untuk Efron's R-square, ini adalah formula untuk pseudo R-square, di mana ln L ni adalah log likelihood bagi unrestricted ataupun dia just panggil log likelihood sahaja. Bagi ln L kosong ni adalah restricted log likelihood lah. Dan dalam bab ini juga kita belajar berkaitan dengan overall significance test. So overall significance test ni adalah fungsi dia adalah kita nak lihat secara keseluruhan adakah model ini signifikan ataupun tidak secara keseluruhan lah, bukan spesifik pun boleh ubah. Untuk kita nak lihat spesifik pun boleh ubah, kita perlu lakukan ujian T. So untuk lihat secara overall punya model, kita lakukan ujian LR ni lah. Okay. Kita akan compare nilai LR statistics ni, kita boleh calculate. Kita akan compare nilai LR statistik, kita akan compare dengan nilai chi-square. Di mana kalau LR statistics lebih besar berbanding chi-square, kita akan reject null hypothesis. So, bila reject bermaksud terdapat overall significance dalam model. Sebaliknya, kalau LR statistik lebih kecil berbanding chi-square, kita akan gagal reject null hypothesis. So, conclusion dia adalah tiada overall significance dalam model ataupun kajian gagal membuktikan kewujudan overall significance dalam model. Okay, kemudian kita ada buat dua contoh lagi untuk model logik dan juga model probit. Okay, so untuk hari ini kita akan buat exercise. Kita akan buat exercise lah berkaitan dengan bab ini. Okay, so okay, full screen. Okay, ini adalah soalan I think final exam beberapa tahun yang lepas lah. Di mana ada data jenayah di 42 kawasan hitam di Malaysia. Penganggaran model logik telah dianggarkan bagi mengenal pasti sama ada kadar jenayah kecurian tinggi atau rendah. Hasil penganggaran adalah seperti berikut. Okay, ln QI ini adalah odds untuk kadar jenayah tinggi, P adalah saiz populasi, R adalah bilangan kamera di keselamatan yang dipasang. So first soalan minta lakukan interpretasi bagi setiap pemboleh ubah bebas. So bagaimana saya nak interpret pemboleh ubah populasi?
Mana interpret? When the population increased by 1 unit, log-odd ratio for Karajanaya tinggi equals to 1 case increased by 0.0561 case. Okey, so sekarang ni yang dependent dia adalah kadar jenayah kecurian tinggi atau rendah. Dan dia maklumkan yang mana lon Q adalah odds untuk kadar jenayah tinggi. So, dia tak payah buat dia bersamaan dengan 1. So, when the population increases by 1 unit, log odds ratio bagi kadar jenayah tinggi meningkat sebanyak 0.0561. And then untuk R, okay, R adalah bilangan kamera keselamatan yang dipasang. So apabila bilangan kamera keselamatan yang dipasang meningkat sebanyak 1 unit, nisbah ganjil bagi kadar jenayah tinggi menurun sebanyak 0.0405 lah. Okay. Itu adalah dia punya how kita nak baca dari punya model tu. Okay, interpretasi. Now yang B ni soalan minta apakah ujian statistik yang boleh dilakukan untuk menguji setiap koefisien pemboleh ubah bebas dan nyatakan keputusan ujian pada aras keertian 5%. Manakah partisipan-partisipan online ni? Ulang balik satu yang R. Untuk R ni kita dapat lihat koefisien dia negatif. So apabila negatif, cara untuk kita baca dia cara untuk kita baca dia adalah apabila bilangan kamera keselamatan yang dipasang meningkat sebanyak 1 unit, nisbah ganjil untuk kadar jenayah tinggi menurun sebanyak 0.0405. Dapat ke? Benda luang-luang. So kita nak kata dia meningkat ataupun menurun tu based on ialah dia positif ataupun dia negatif lah ya. So kalaulah dia positif, for example untuk PI ni dia positif, so kita akan kata apabila saiz populasi meningkat 1 unit, nisbah ganjil untuk kadar jenayah tinggi meningkat 0.0561 lah. Kena sebut log ke dekat depan. Kalau nak sebut log nisbah ganjil pun boleh. Okay, kalau nak sebut apabila populasi meningkat 1 unit, log nisbah ganjil meningkat 0.0561 pun boleh. Ataupun tak sebut log, just maklumkan nisbah ganjil pun boleh, tak ada masalah. Nisbah ganjil ni kira odds ratio lah kan, nisbah ganjil. Ganjil ni kira odds ratio. Odds ratio ni sebenarnya dia merangkumi je, so should be fine lah kalau kita just sebut odds ratio. Cuma perkataan odds ratio ni kebiasaannya markah dia dekat sini lah. Kalau lah korang tak inform nisbah ganjil lah kan, maksudnya korang just kata di probability ke, Y meningkat ke, Q meningkat ke, memang salah. Nisbah ganjil, perkataan nisbah ganjil ataupun perkataan odds ratio tu memang penting lah untuk interpretasi logik ni. Okay, so untuk B, mana partisipan online ni? Ni siapa yang nama titik saja ni?
Mana Alia? Anishatul ni saya lepas kelas saya ke? Jangan nampak nama ni. Anis. Oh ya ke? Minta maaf. Okay, Anishatul. So sekarang untuk B ni apakah ujian statistik yang boleh dilakukan? Untuk kita nak uji setiap koefisien formula ubah bebas. Oh, Budak Dr. Nizam. Budak Dr. Nizam dah macam konco-konco Dr. Nizam dah. Bukan, nama apakah ujian statistik tu adalah ujian T statistik. Okay, kalau soalan tanya apakah ujian statistik, ujian T statistik. Tapi yang ada lima step tu lah. 5 step tu. So, nama ujian ni adalah ujian T statistik. Bahasa Melayu saya ingat apa? Statistik T ke T statistik juga? Bolehlah ujian T statistik. Dan apakah keputusan ujian ni, maksudnya kena buat 5 langkah lah, 5 step ni lah. Yelah. So untuk buat 5 step, korang kena buat 5 step. Perlu identify sama ada koefisien untuk populasi dan koefisien untuk R ni, kedua-dua ni signifikan ataupun tidak. Siap dah? C. For B siap dah? So B okay, so untuk B first, dia ada 5 langkah kan. Langkah pertama adalah hypothesis, langkah yang kedua T statistics. So berapakah nilai T statistik untuk populasi? Berapa? 0.2471 dengan 0.2583. For populasi? Populasi 0.2471. Okay. So untuk populasi 0.2471 adalah nilai T statistik lah. So T statistik kita dapat macam mana? Kita ambil nilai koefisien ni 0.0561 ni, kita bahagikan nilai standard error lah. 0.227. Dapatlah 0.2471. So once dah dapat T stat, kita tengok pula dengan nilai T critical. Okay, untuk dapatkan T critical, kita perlu lihat berapakah nilai alpha dia. Alpha dia adalah 5%. Berapakah N? N dia 42. So dah ada alpha, dah ada N, dah boleh lihat dah table T critical dapat berapa? DF ke? DF apa? Tengok DF. Tengok DF apa? Tengok N kan. This is ujian T. Ujian T mana ada? Memang ada degree of freedom, tapi degree of freedom tu berapa? 2. Bukan. Degree of freedom. Berapakah degree of freedom untuk ujian T? Kalau orang cakap saya tak dengar. Tak cakap pun. It is. Yes. 40. Degree of freedom bersamaan dengan 40. Okay. Bersamaan dengan 40. So bagaimana dapat 40?
N minus K. N bersamaan dengan 42 K. K ni di sini, K yang di sini adalah bukan number of parameters tapi number of exogenous variables. Dipanggil apa? Number of exogenous variables. Kita pun bilangan pun boleh ubah lah, senang. Kita ada dua pun boleh ubah X. Satu pun boleh ubah X. Dua pun boleh ubah X. So, K bersamaan dengan 2. So, 42 tolak 2 dapatlah 40. 40 adalah degree of freedom. Dalam table T, kita tengok table T kan? Then, how suddenly dapat degree of freedom tanpa tengok N? Sorry. Yang you tengok, yang degree of freedom tanpa N tu bukan kat sini. Tu dekat tempat lain. That one is on masa you nak buat yang overall significance test. Barulah you tengok degree of freedom. Without N ke apa K ke apa ke. Okay. So dekat sini degree of freedom samaan dengan 40. So orang sudah dapat degree of freedom 40. Tengoklah table T. Berapakah T alpha over 2 N minus K lah kan. Sepatutnya N minus K. So adalah T alpha kita adalah 0.5. So 0.05 bahagi 2. So sebab apa bahagi 2? Sebab dia two tail. Benda ni keluar belajar dalam statistik lah. N minus K, nilai N adalah 42 tolak 2. Itu. So tengoklah table T, berapakah 0.025 tu, ataupun kalau dia ambil 0.05 tu, dia akan tempat sama je. Pada 40 degree of freedom. Dapat? Berapa? 2.329. 3. Kau dapat berapa? Nilai T critical 2.329. Okay. So dapat 2. Okay, dapat nilai T critical bersamaan dengan 2.329. Okay. So once dah dapat nilai T critical, compare lah T-stat, compare dengan T critical, kemudian buat keputusan lah. Okay. Itu adalah stat yang B ni. Now, lepas dah siap B, boleh proceed kepada C. So korang cuba je buat C, D dan E. Kita akan bincang sekejap lagi lah. Saya bagi dalam 5 minit, 10 minit macam tu.
Mean value dekat mana? Untuk apa? Sangat. Okay, so untuk yang C ni, apakah kesan peningkatan dalam saiz populasi terhadap nisbah odds kadar jenayah tinggi? Meningkat. Yang ni sebenarnya, ya dia ayat je, tapi dia meningkat sebanyak 0.0561 lah, macam tu lah ya. Maksudnya apabila saiz populasi meningkat, kan dia C ni hanya disama je dengan A tadi tu. Dia minta interpretasi lah kan. So apakah kesan peningkatan dalam saiz populasi terhadap nisbah odds kadar jenayah tinggi? So kesan dia adalah kadar jenayah tinggi meningkat, nisbah odds kadar jenayah tinggi meningkat sebanyak 0.0561 je tu je lah. Ya, just ayat je. Cuma jangan just kata meningkat sahajalah, kena maklumkan nilai sekali lah kalau soalan minta seperti ini. So C ni, apa tujuan saya buat soalan C adalah untuk saya nak tunjukkan soalan yang minta interpretasi ni tidak akan always macam dekat A tu lah. A tu memang jelas akan lakukan interpretasi, jelas. Sometimes soalan akan tanya seperti C. Ataupun sometimes soalan akan tanya apakah kesan peningkatan satu unit dalam saiz populasi terhadap macam ni lah.
Dia akan ada perkataan macam ni. 1 unit dalam sis. So maksudnya dia nak korang buat interpretasi je pun. Cuma cara soalan tu tanya dia tak direct. Tu je lah. Okay. Kemudian okay, let's is for C. So untuk D, jika diberikan purata saiz populasi adalah 25,000 dan purata bilangan kamera keselamatan yang dipasang adalah 300 unit. Kirakan kesan marginal bagi penganggaran model logik tersebut. You see dah? Terlalu besar. Terlalu besar. Berapakah nilai okay, I faham dah terlalu besar tu. Okay, dekat sini lah kan, kalau lah korang dapati nilai dia terlalu besar, okay, the reason is, sepatutnya okay, saya rasa P ni unit dia dalam ribu. Saiz populasi. Sekejap saya tambah ayat sikit. Saiz populasi okay, kan dia. Okay. So untuk C, ya. Untuk D, ya. Jika diberikan purata saiz populasi P adalah 25,000 dan purata bilangan kamera keselamatan yang dipasang R adalah 300 unit dan purata. Kirakan kesan marginal bagi penganggaran model logik tersebut. Adakah masih besar? Saya tambah besar sebab DP bertiga. Ya, tak besar. Okay, first, berapakah nilai DP per DZ? Open my Excel. Okay, ini adalah logik. Untuk logik, Tadi saya nampak fobik. formula dia adalah macam ni. Okay, ini adalah formula untuk logik. So, berapakah nilai dia? Okay, this is, cuba jawab first, berapakah nilai DP per DZ? Dapatkan DP per DZ dulu. Raihana. Apa ni? Tak dapat lagi. Susah. Tak susah maknanya. Kita pakai formula ni je. E kuasa negatif alpha minus beta. Okay, ataupun first dapatkan Z dululah. Okay, untuk dapatkan Z, formula dia adalah okay, Z bersamaan dengan alpha tambah beta X1 tambah beta 1 X1. Dapat negatif doktor nilai Z, ya ke? Sekejap saya tak kira lagi. Z, mana tadi Z? Okay, soalan tadi, soalan. Okay, ini soalan dia. Okay. So, Z bersamaan dengan 1.13877 tambah 0.0561 didarabkan dengan P tadi 25,000 lah kan, so 25 lah. Tolak 0.04050405 didarabkan dengan 500 tadi. 300.
Dapat Z is something negative sekarang ni EXP to the power of sekejap ya, saya try dulu. Dapat nilai sama dengan 1 plus kuasa 2. Dapat juga nilai Sun bahgikan besar. Kosong 0.0561 negatif 0.0405. So sama dengan ini darabkan ini sama dengan ini darabkan. Ini disaster lah tu dia sepatutnya 25,000 tu memang dia pakai ribu lah. Tak. Tak boleh tak. 325,000. Sekejap ya. Inilah consequences dia kalau rasa tak buat dulu. 0.0561. Tak urut pun. Kecil sangat ni lagi ni. Alpha plus beta 1 darabkan X1 plus beta 2 X1 dengan X2. Tadi pakai P and R kan. Okay. Purata P tadi adalah 35 and this one is 300. This is more doable. Okay lah. Disebabkan nilai tu dia dapat je jawapan. Let's say saya tunjuk dulu lah jawapan tadi number. Okay. Now, pada asalnya kalau ikut soalan ni lah kan, kalau membuat 25,000 dan 300 unit, 25,000 disebabkan saya dah maklumkan dalam soalan, P adalah saiz populasi dalam ribu ni. So, kita boleh just masukkan nilai dia 25 je lah sebab unit dia dah memang dalam ribu. So, kita just masukkan 25 sahaja. Dan R adalah 300 unit. So, 300 ni. So, korang akan dapat nilai Z negatif 9.6088. Kemudian bila korang calculate yang kat sebelah atas ni, E kuasa negatif alpha minus beta ni ataupun E kuasa negatif Z akan dapat nilai dia adalah 14895.285. Okay, and then calculate yang sebelah bawah tu 1 tambah E kuasa negatif Z tu di square kan. Akan dapat 221,899,307.29. Okay, tetapi isu dia sebenarnya nilai dia tu terlalu kecil lah. Terlalu kecil dia sampai tak berapa nice lah nak explain. So akan dapat 0.00006713. Ini adalah nilai Z lah. Okay. Selepas saya dapat Z 0 point nilai ni, and then bila saya calculate, saya darabkan, okay, sorry, ini bukan Z, ni adalah DP per DZ salah. DP per DZ. Okay, Z yang saya dapat adalah nilai Z dia, ni nilai Z lah. Okay. So ni nilai Z dan ni nilai DP per DZ. So once dapat DP per DZ, saya darabkan dengan nilai beta. Ni adalah beta lah kan.
beta. So beta bagi pemboleh ubah P dan juga R ni, saya akan dapat nilai dia 0.00000038 dan negatif 0.00000027. Ni tak berapa nice lah. Sebab apa tak nice adalah faktornya nilai yang R ni terlalu besar. So, sebagai latihan je lah kan, for the sake of this one, kita cuba tukar unit ini daripada 25,000 ni kita letak purata saiz populasi sebanyak 2,000 dan bilangan kamera keselamatan yang dipasang adalah sebanyak 5 unit. Okay. Cuba calculate berapakah nilai kesan marginal untuk P dengan R kalaulah purata saiz populasi adalah 2,000. Okay, saya dah ubah ke 2,000 ni. Dan purata bilangan kamera keselamatan yang dipasang adalah 5 unit. Nilai Z 0.824 ni. Ni siapakah pelajar Dr. Nizam yang semangat ni? 0.824 0.824 ya ke? Sekejap 2 dan 5. 2 and 5. Macam mana awak dapat 0.824? Adakah saya salah buat? 1.1387 tambah 0.0561 darabkan this one. Tambah, tolak ni tolak lah. 0.0405 darabkan 1. Yup, I think it's correct. So yang lain. Tidak apa? 2.0484. Ya, 1.0484 lah. So yang jawapan Yuli dapat tu betul lah tu. Should be 1.0484. Okay. So selepas dapat Z 1.0484, kita boleh dapatkan nilai yang kat sebelah atas dan sebelah bawah lah kan. Yang sebelah atas ni E kuasa negatif Z akan dapat 0.035. Yang dekat sebelah bawah ni adalah 1 tambah E kuasa negatif Z. Semua sekali ni kita square kan. Macam tu lah. Okay. So kat sebelah atas akan dapat 0.35. Di sebelah bawah akan dapat 1.82 lah. Okay, dan so total DP per DZ yang sebelah atas dibahagikan sebelah bawah adalah 0.1922. Kita bundakan 4 titik perpuluhan lah ya. 22. 0.922. Jawapan, even though selepas korang bundakan pun jawapan tak lari lah. Okay. Ini 2 pun kita boleh. Tak. Jawapan saya sarankan kekalkan kepada 4 titik perpuluhan lah ya. Untuk mengecilkan diskrepansi. Dapat berapa nilai DP per DZ? 0.1922. Okay. So DP DZ akan dapat 0.1922. Okay, once dah dapat nilai DP DZ 0.1922, kita darabkan nilai DP DZ tu dengan beta. Sebab formula dia, once dapat DP DZ, okay, selepas kita dapat yang DP per DZ ni, kita darabkan dengan DZ per DX. DZ per DX ni adalah beta lah. So DP per DZ darabkan dengan beta. Kita ada 2 pemboleh ubah, so ada 2 beta lah kan. Beta ni adalah nilai coefficients.
So, dalam soalan 0.0561 ni adalah koefisien bagi PI. So, nilai dia adalah 0.0561 dan koefisien bagi R adalah negatif 0.0405. So, apabila saya darabkan, saya akan dapat nilai dia 0.0108 bagi apa ni, bagi P, dan bagi R saya akan dapat negatif 0.0070, negatif 0.0078. Okay, now dah selesaikan untuk yang D, dan untuk yang terakhir adalah E, lakukan interpretasi bagi kesan marginal yang diperoleh. So, bagaimanakah kita nak lakukan interpretasi ni? Can someone write the answer? Jawapan. How you interpret P? When the population increased by 1 unit, probability to increase Tanzania is 0.0108. When the size camera of keselamatan increase 1 unit, probability to decrease the Tanzania is 0.0078. Belah depan tu betul. Okay, so ni apabila X meningkat 1 unit, the estimated coefficient, okay, ni kira dekat bahagian depan betul. Apabila X meningkat 1 unit, okay, tapi jangan kata X lah kan, okay, let's say P. Apabila P meningkat 1 unit, okay, disebabkan unit dia 1000, boleh katalah 1000. Untuk ni ada di marginal effects. Okay, untuk marginal effects, kita akan interpret in terms of the probability lah kan. Kebarangkalian untuk kes jenayah tinggi meningkat 0.008. You bukan kata-kata kebarangkalian kes jenayah yang meningkat, tapi kebarangkalian untuk kes jenayah tinggi. Because one is for kes jenayah tinggi. Faham tak? Kalau you refer soalan ni dia maklumkan bahawa odds untuk yang odds adalah untuk kadar, dia kata okay, dummy dia adalah kadar jenayah tinggi atau rendah. So either 1 or 0 lah. 1 adalah untuk kadar jenayah tinggi, 0 kadar jenayah rendah. Dan dia maklumkan odds di mana lon Q adalah odds untuk kadar jenayah tinggi. Bermaksud 1 kalaulah di kadar jenayah tinggi, 0 kadar jenayah rendah. So you tak boleh, apabila you nak interpret, okay, apabila populasi meningkat 1000, kebarangkalian untuk kadar jenayah tinggi meningkat 0.0561. If you say that kebarangkalian untuk kadar jenayah meningkat, this will be problematic lah, because kadar jenayah dia bukannya kuantitatif. We have been categorized this sebagai 2 kategori lah kan. It cannot increase. If you interpret like this, what will happen? Let's say depan ni adalah jantina.
Dia tak akan jadi kebarangkalian untuk jantina meningkat tak ni? Faham tak? Barangkalian untuk jantina adalah lelaki meningkat berapa? Because jantina kena meningkat lah kan. It is not quantitative, it is a qualitative variables. Atau it is a categorical variables. So, saya ulang lagi sekali. Apabila PI meningkat 1 unit, iaitu 1000, apabila PI meningkat 1000, kebarangkalian untuk untuk kadar jenayah tinggi meningkat 0.0561. Okay, untuk R, bukan 0.5, bukan nilai ni ya, kita akan interpret nilai inilah. Maksudnya apabila populasi meningkat 1000, kebarangkalian untuk kadar jenayah tinggi meningkat 0.0108. Okay. So, untuk yang R pula, apabila R ni apa? R ni adalah bilangan kamera yang dipasang tu meningkat 1 unit, kebarangkalian untuk kadar jenayah tinggi meningkat, jatuh 0.0078. Saya ulang. Apabila bilangan kamera yang dipasang meningkat 1 unit, kebarangkalian untuk kadar jenayah tinggi jatuh 0.0078. Jatuh ataupun menurun lah. Menurun sebanyak 0.0078. Okay. So, itulah marginal effects untuk kedua-dua pemboleh ubah. Ada kelas kan? Pukul 9. Okey lah. Rasanya itu sahaja untuk kelas pada hari ini. So, next class